بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad. Nabi kata syaitan ikat sampai ke ujung kepala seseorang manusia itu apabila dia tidur malam dengan 3 ikatan. Nabi kata manusia ni bila tidur malam, setan akan ikat dia 3 tempat sampai ke ujung kepala. Jumlah semua ikatan syaitan ni ada 3. Yadribu ala kulli uqdah alayka laylun tawil farqud. Tiap-tiap kali dia ikat manusia yang tidur malam ni, syaitan ni nanti kata, dia ikat sekali, dia kata alaika laylun tawil, dia kata ke atas kamu malam yang panjang, dia kata. Farqud, maka tidurlah. Nabi kata manusia bila tidur, syaitan akan ikat dia 3 tempat. Tiap-tiap satu tempat syaitan nak ikat sekali dengan dia kata. Masa dia nak ikat tu dia kata alaika laylun tawil, ke atas kamu malam yang panjang. Maksudnya aku ikat hang ni, hang tak akan jaga malam ni sampai pagi. Farqud, tidurlah, dia kata. Kemudian kata Nabi, fa in istayqadha fa dzakara Allah Ta'ala in halat uqdah. Nabi kata kalau sekiranya manusia yang tidur ni terjaga, fa dzakara Allah, bila dia jaga dia sebut nama Allah.
Tak kira lah, jaga-jaga sebut subhanallah misalnya, jaga-jaga sebut Allahu Akbar, jaga-jaga sebut mana-mana sebutan yang mengandungi nama Allah Subhanahu wa taala. In halat uqdah, terongkai satu ikatan. Tidak pukul 2 pagi terjaga, jaga-jaga astagfirullahalazim misalnya, satu ikatan terongkai. Fa in tawadda'a in halat uqdah. Nabi kata kalau dia jaga, dia sebut mana-mana perkataan yang mengandungi nama Allah, terongkai satu, dia bangkit pula pergi ke pancung ambil ayat semayang, terongkai lagi satu. Fa in tawadda'a, kalau sekiranya dia bangkit dan terus berwudu, in halat uqdah, terongkai ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha, kalau sekiranya dia bangkit, dia mengucap sebut nama Allah, dia pergi ambil ayat semayang, lepas itu sekali dengan semayang, maka terongkai tiga-tiga ikatan. Tidak cukup dengan itu, Nabi SAW kata orang yang berjaya bangun tengah malam untuk semayang malam, fa asbaha nasyitan, esok pagi dia akan bangkit dalam keadaan nasyid, cergas, rajin dan sangat bertenaga. Macam mana kita nak kata ni budak-budak ni kalau duk banyak buat qiyamul lail, depan nanti jadi segan, macam mana? Nabi kata dia bangkit jadi lagi rajin. Bolehkah kita hari ni pergi nak kata ni sekolah-sekolah lah ni guru-guru agama ni teruk sangat, ha? Ibu bapa komplain sampai masuk surah abang, anak dia duduk di sekolah, anak dia ni jadi mundur dalam pelajaran ni kerana anak dia duduk di asrama. Asrama tu ada satu ustaz manakah duduk gerak budak-budak ni suruh bangkit semayang malam, pasal tu anak dia mundur. Bolehkah dia cakap macam tu? Cakap dia tu terang-terang mencanggahi hadis sahih. Dia lagi pandai daripada Nabi ke? Dia ni siapa? Dalam hadis ni Nabi SAW kata, barang siapa yang tidur pada waktu malam, syaitan nanti main ikat dia 3 tempat. Tiap-tiap satu tempat syaitan nak ikat, syaitan akan kata dekat dia, alaika laylun tawil, ke atas kamu malam yang panjang, farqud, tidur, dia kata. Tapi orang yang tidur ni, yang kena berkah dengan syaitan 3 tempat ni, kalau sekiranya dia jaga, sebut nama Allah, jaga ya, astagfirullahalazim, terongkai satu ikatan. Jaga ya, sebut astagfirullahalazim, terus bangkit pergi pancung ambil ayat semayang, terongkai ikatan yang kedua. Jaga ya, sebut astagfirullahalazim, sebut subhanallah, terus pergi pancung ambil ayat semayang, mai berdiri takbir Allahu Akbar, semayang sunat, terongkai semua-semua ikatan. Tidak cukup dengan tu, Nabi kata fa asbaha nasyitan, dia akan bangkit pagi esok dalam keadaan nasyid, bertenaga, stamina-nya tinggi, dan dia sangat rajin dan cergas sekali. Thayyiban nafsi, bahkan lebih baik daripada tu, dia akan menjadi satu orang yang thayyiban nafsi, jiwanya, hatinya sangat bersih dan elok. Bukan setakat rajin, bahkan dia bangkit, dia jadi satu orang manusia yang hatinya bersih. Tak ada nak ingat nak buruk sangka dekat orang, tak ada ingat nak buat khianat kat orang, tak ada ingat nak pergi buat penayar orang, tak ada ingat nak pergi buat dosa dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia semalam bangkit qiyamul lail, maka dijanji oleh Nabi SAW, dia bangkit pagi esok cergas, thayyiban nafsi, hatinya bersih. Wa illa, Nabi kata, tapi kalau sekiranya dia tak bangkit malam untuk sembahyang malam, asbaha khabithan nafsi, dia akan bangkit pagi dalam keadaan jiwanya, hatinya khabith, keji dan kotor. Kaslan, bahkan dia bangkit dalam keadaan malas dan penyegan. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis
riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, zukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailah hatta asbaha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi." Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari ada orang main duk cerita di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dia yang tidur malam tak jaga sampai ke pagi. Oh, main duk cerita depan Nabi, main duk cerita, ya Rasulullah, ada satu orang ni, dia ni kalau tidur mati. Dia tak boleh nak bangkit pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi sebelum subuh ni, dia tak boleh nak bangkit nak pergi sembahyang tahajud tu, dia tak boleh. Dia kalau tidur, dia tidur mati terus sampai pagi. Orang cerita benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar cerita tu, Nabi kata zaka rajul bala syaitan fi udhunayhi. Nabi kata itu adalah orang yang syaitan kencing di dalam dua lubang telinga dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata dekat dia, dekat Abdullah bin Amru bin Al-As, Nabi kata dekat dia, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, hang jangan jadi macam dia ni. Kana yaqumul lail, dulu dia cukup rajin sembahyang malam. Fataraka qiyamal lail, tapi lani langsung dia tak bangkit sembahyang malam. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 hadis kita baca, 3 hadis berada pada tahap yang cukup strong, cukup kuat. Hadis muttafaqun alaih. Sepakat 6 ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmizi, 6 ulama mengatakan ini hadis sahih. Yang hadis ni, kesimpulan dia yang pertama, nak suruh kita sembahyang malam. Berapa banyak dah anjuran suruh sembahyang malam yang kita dengar, kita terus tengok orang. Kita ambil cermin, tengok muka kita. Muka kita ni berapa kali seminggu bangkit sembahyang malam. Berapa banyak kuliah orang duk buat di masjid ni, berapa banyak ceramah kita duk pergi cari dengar dan sebagainya, berapa banyak buku agama kita duk baca, berapa banyak kaset kita duk dengar, berapa kali seminggu kita bangkit buat sembahyang malam. Hadis ni nak cerita kepada kita bahawa disuruh kita orang Islam ni bangkit buat sembahyang malam. Kalau tidak, Nabi kata bangkit pagi hal keadaan khabisan nafsi, jiwa kita kotor, hati kita keji, kita jadi orang jahat, orang yang sentiasa diingat nak buat dosa. Dan yang kedua, hadis ni nak cerita kepada kita bagaimana orang yang tak boleh nak bangkit sembahyang malam ni diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang syaitan kencing dalam lubang telinga dia. Dan yang ketiga, daripada hadis yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kesal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kesal dengan orang yang dulu baik lah jadi tak baik. Nabi kesal dengan orang macam ni, tuan-tuan. Matlamat kita apa dia? Matlamat kita last sekali sebelum kita mati, kita nak biarlah penghujung kita tu cantik.
Matlamat kita, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, matlamat kita satu, kita nak apa? Kita nak last sekali dalam hidup kita ni, last sekali kita dapat husnul khatimah, kita dapat penamat yang cantik. Maka amat dikesali kalau sekiranya tahun lepas kita bagus, tahun ni kita jadi teruk. Amat dikesali. Amat dikesali kalau sekiranya 2 tahun dulu kita rajin mengaji, bawa kitab sana masjid sana, duk bawa kitab, duk mengaji, duk nak perbetul diri, hari ini kita lari daripada pengajian. Amat dikesali. Patutnya tahun lepas kita tak kenal masjid, tahun ni kita kenal masjid. 5 tahun ke depan kita nak kalau boleh mati di atas tikar semayang di masjid. Tapi kalau tahun lepas kita satu orang yang memburu ilmu sana sini cari, tahu-tahu tahun ni kita lambung habis semua, kita tahu mengaji apa, amat dikesali. Nabi sangat kesal kerana ada orang yang macam ni. Nabi kata adalah hadis ketiga yang kita baca, Nabi kata dekat Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As ini orang baik. Nabi kata dekat dia dengan tujuan nak bagi pengajaran pada orang lain. Nabi kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, hang jangan jadi macam dia ni. Apa masalah dia ni? Nabi kata, kana yaqumul lail, dia ni dulu cukup rajin sembahyang malam, fataraka qiyamal lail, tapi lah ni dia tinggal habis sembahyang malam dah, apa pun tak ada. Dia jadi orang lagi teruk daripada orang yang dia duk marah masa dia jadi bagus dulu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 hadis cukup untuk kita ambil ingat. Mudah-mudahan bulan puasa nak main ni kita jadikan permulaan kepada kita nak perbetul balik silap-silap yang kita lakukan selama ini. Bulan puasa cukup cantik, kita jadikan bulan puasa nak main ni bulan untuk kita nak perbetul balik, nak repair balik mana-mana tempat yang rosak dalam diri kita ni, repair balik bagi jadi elok. Dalam bulan puasa nak main ni, mudah-mudahan berakhir Ramadan kita jadi orang yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 79. Muka surat 79. Kita reverse balik hadis yang kita baca sekerat bulan lepas. Hadis itu berbunyi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Itu yang kita baca bulan lepas. Maksud dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah meminta seseorang daripada kamu untuk mati semata-mata kerana kemudaratan yang turun dan menimpa kamu. Itu hak kita baca bulan lepas. Nabi SAW kata, jangan ada di kalangan kita orang Islam ni pergi jadi macam tu. Kerana sikit kemudaratan Tuhan bagi kat kita, terus mulut duk meracau-racau sebut nak minta mati. Dan kita dah baca huraian dia pada bulan lepas, bagaimana Nabi SAW maksudkan yang dikatakan mudarat yang menimpa dia. Ada manusia yang kemudaratan yang menimpa dia tu dalam bentuk dia kena sakit. Kerana sakit yang Tuhan bagi kat dia, mulut duk bercakap, dia kata daripada sakit macam ni bagi ku mati buang senang. Ini syarak tak mau terima orang macam ni. Ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji dia dalam bentuk kesempitan hidup, miskin, susah, duit ringgit tak ada, nak beli makan pakai dan sebagainya tak cukup duit. Maka kerana tu mulut dia kata, ya Allah, daripada aku nak hidup susah macam ni bagi aku mati buang senang. Syarak tak mau orang macam ni. Dan kita dah baca dulu, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan malu. Dengan malu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala satu benda yang memalukan menimpa keluarga dia. Anak dia pergi buat satu kerja tak elok dan sebagainya, orang kampung semua duk bercakap cerita pasal huduh perangai anak dia. Kerana tak boleh nak menanggung malu yang anak dia buat kena ke dia, maka dia sampai bercakap, dia kata, ya Allah, daripada nak bagi aku malu macam ni, biar aku mati pun tak apa.
Contoh-contoh ni telah dibawa kepada kita, yang dia nak bagi tahu kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh terima orang yang nak minta mati cepat kerana alasan-alasan yang macam ni. Malam ni dia kata masalah deritakan dirinya dan juga sabarkan bala. Wahai saudaraku, apabila jatuh satu bala ataupun kemalangan dunia dan apa-apa bencana ke atas seseorang itu, maka tidaklah boleh mencita-citakan mati dan minta pendek umur pada Tuhan. Tak boleh. Tuhan timpakan apa-apa pun kat dia, tak boleh dia minta supaya Tuhan pendekkan umur dia. Tak boleh. Bahkan hendaklah dia deritakan diri dia dan sabar dengan seboleh-bolehnya. Bahkan dia kena tanggung penderitaan itu, sabar pada Tuhan. Kalau dia rasa dia ni Tuhan bagi sakit, dia kena ingat ada orang 10 kali lebih teruk sakit daripada dia. Kalau dia Tuhan bagi susah, dia kena ingat ada orang 10 kali lebih susah daripada dia. Kalau Tuhan bagi apa pun dekat dia, dia kena ingat dia tak keseorangan dalam musibah yang menimpa tu. Bahkan benda yang seumpama tu, bahkan lebih teruk pada tu, ada menimpa orang yang lain daripada dia. Maka sabar saja atas apa yang Tuhan takdirkan menimpa dia. Serta mencarikan ubat dia. Bahkan dia kena usaha, berikhtiar cari ubat macam mana nak bagi baik sakit yang Tuhan timpakan pada dia. Kerana seperti satu penyakit itu tiada dijadikan Allah ubatnya melainkan tua dan mati. Nama kata penyakit ada ubat. Cuma kita jumpa ke tak jumpa ayat, tapi ubat dia ada, kecuali dua benda. Apa dia? Tua dengan mati, tak ada ubat. Tua tak payah. Umur tua walaupun nampak body elok. Umur tua, umur duk pi juga. Umur dah pi 80 dah walaupun nampak pipi cekang, umur tetap 80. Kita boleh repaint kereta kita, bubuh cat metalik apa bagi cantik, tapi enjin duk pakai contact point lagi. Lama punya enjin lagi. Dia tak tukang jadi enjin elektronik, enjin duk pakai contact point juga. Body cat metalik baru punya. Umur tua tak boleh buat apa. Dan demikian juga ada kata mati, tak payah buat apa. Duit ada banyak mana pun, anak jadi doktor pakar sampai 3 orang sekalipun, bila sampai masa pak dia terpaksa jalan, kena mati juga. Ni dua tak ada ubat. Lain daripada tu, habang penyakit apa pun ada ubat. Nabi kata, cuma nak jumpa agak kita kada agak, kita kena ikhtiar. Mudah-mudahan penawar itu sampai dekat kita. Begitu. Dan pula disuruh yang demikian itu kerana tidak dipanjang Allah Subhanahu wa taala akan umur seseorang itu melainkan ada kebajikannya. Kita kena husnuzan dengan Tuhan, kena baik sangka dengan Tuhan. Kalau kita sakit, duk berubat merata habis duit bukan sikit dah, tapi tak baik, kita kena baik sangka, mesti ada hikmah di sebalik Tuhan tak bagi aku baik. Ada hikmah dia. Setidak-tidaknya bila kita sakit, hati kuat ingat pada Tuhan. Setidak-tidaknya berbanding dengan kalau kita sihat. Kalau kita sihat, sukar untuk kita ingat Tuhan. Tapi sakit, bila pun mulut ni duk sebut aduh ya Allah, aduh ya Allah hujung. Hati ingat pada Allah. Setidak-tidaknya ujian sakit ada hikmah, ada kebaikan pada dia. Daripada mencita-citakan mati ataupun lebih lagi nak membunuh diri. Lagi tak boleh. Dengan kerana sikit ujian Tuhan bagi, terus nak pergi cari jambatan Pulau Pinang, nak dive turun dan sebagainya, tak boleh, dia kata. Dan lebih baiklah membanyakkan doa pada Tuhan, minta hilangkan duka cita, hilangkan kesempitan dan kesusahan yang datang itu, dan membanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beristighfar, dan banyak memberi sedekah, dan banyak buat baik kata, dan juga baik pekerti. Dalam keadaan Allah uji kita tu, dia kata pastikan kita banyak istighfar, minta ampun pada Tuhan. Duk sakit, duk terlentang atas katil hospital tu, astagfirullahaladzim, minta ampun pada Tuhan. Dalam keadaan duk di rumah nak bergerak pun, nak kena orang main angkat kita dan sebagainya, astagfirullahaladzim, banyak minta ampun pada Tuhan. Dan banyak memberi sedekah. Dia kata ada sikit sebanyak duit, ada RM5 bagi, ada RM10 bagi, banyak memberi sedekah, dia kata. Dan hendaklah banyak berbuat baik kata, cakap bagi baik. Jangan duk bercakap benda tak elok.
kita sakit-sakit dah, duduk bercakap pula benda tak elok, tambah sakit di akhirat esok ni. Sakit-sakit dah, cakap bagi baik-baik, ucapkan benda yang baik-baik, dan juga hendaklah baik budi pekerti. Dia kata masalah menciptakan mati dan doanya. Ini kalau sekiranya tak boleh tahan sangat, apa doa yang kita boleh baca? Kata dia, setengah daripada bala dan pencubaan Allah itu ialah berhajat ia kepada tak dapat tidak mencipta dan minta mati. Ada sesetengah ujian Tuhan ni bila mai, tak payahlah. Tak payahlah. Hati ni duk ingat, ya Allah, kata aku tak boleh tanggung lah apa yang kamu bagi dekat aku ni, ya Allah. Kalau sekiranya mati baik untuk aku, bagi aku mati. Ada orang yang kena ujian sampai peringkat tak boleh tahan. Tuan-tuan pernah tengok orang kena kanser? Penderitaan yang Allah sahaja mengetahui. Macam mana deritanya dia nak tanggung ni sisa-sisa hidup sebelum nak menemui ajal ni. Pergi ambil rawatan macam-macam ni sampai kena kemoterapi, sampai rambut luruh habis, merening kulit kepala dah. Sakit ni Allah yang mengetahui. Duk saja sakit, nak menyawa sakit, nak beralih kiri kanan sakit, bagi minuman minum sakit, makan sakit, segala-galanya sakit. Yang sekira-kira tak dapat tidak, tak boleh bohong, lintasan dalam hati dia mai juga. Minta, ya Allah, aku tak boleh tahan lah, ya Allah. Kalau mati baik untuk aku, bagi mati. Ada orang yang kena sampai macam ni punya ujian. Maka jika ada bala itu tak dapat tidak daripada minta mati, maka boleh jua minta seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada setengah sahabatnya. Nabi bagi satu jalan untuk macam mana nak berdoa kalau dah tak boleh tahan sangat. Iaitu sabda Nabi SAW, "Waliyaqulillahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li." Maksudnya dah hendaklah kata dalam doanya, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik bagi aku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu baik bagi aku. Macam tu boleh. Tak boleh minta, ya Allah bagi aku mati, tak boleh. Minta dekat Tuhan dalam adab yang macam tu. Allahumma ahyini, ya Allah bagi aku hidup, ma kanatil hayatu khairan li, sekiranya hidup baik untuk aku, bagi aku hidup. Wa tawaffani, bagi aku mati, ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, kalau sekiranya mati baik untuk aku, bagi aku mati. Kita pulang balik dekat Allah, ya Allah, hak mana baik untuk aku, bagi aku redha. Maka ni yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah menciptakan mati yang tak dapat tidak itu bagaimana rupanya? Macam mana? Dia kata contoh orang yang tak boleh tahan dah dengan ujian ni sampai dia sanggup Tuhan bagi dia mati. Macam mana? Ujian yang macam mana? Wahai saudaraku, telah datang juga pada setengah orang itu oleh bala yang tak dapat tidak daripada mencipta mati yang diharuskan oleh syarak. Agama mengakui ada ujian yang Tuhan bagi mai dekat manusia ni, yang ujian itu menyebabkan manusia ni tak dapat tidak, memang tak boleh tahan. Ada, dia kata. Iaitu seperti satu orang sakit yang telah berapa lama ia menanggungnya, telah berubat dia dengan beberapa ubat yang tiada juga sembuh, dan berikhtiar ia dengan berbagai-bagai ikhtiar, tiada juga hilang sakitnya. Contoh yang sakit ni bukan baru seminggu, masuk 12 tahun dah sakit. Allahu Akbar, tuan-tuan. Belakang ni dah jadi apa dia panggil, dia jadi macam melecup, berayap belakang ni. Ada orang sakit macam tu, tuan-tuan. Sakit ni sampai katalah sedang-sedang busuk aja. Sedang-sedang busuk aja. Apa hal ni? Alih-alih tengok belakang ni melecak, dia jadi ayak bisa duk meleleh, tak berhenti dah. Belakang ni melecak habis. Pasal apa? 12 tahun dah duk tidur terlentang, tak boleh bangkit. Ada orang kena macam tu. Ada orang kena macam tu.
Duk di katil hospital nu tak tahu dah, tak sedang apa dah. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak macam orang lain hidup. Duk kerah kediang atas katil tu, tengok urin pun duk lepas keluar ke wire, ada kampit plastik satu, urin duk masuk dalam tu. Tak tahu dah. Drip ayak ni duk masuk ni tak tahu. Dah 3 tahun dah duk drip ayak masuk dalam badan, kemudian duk drain keluar urin ikut satu wire pergi dekat satu kampit. Siapa main pun dia tak tahu apa, tak kenal apa, biji mata pun tak main apa dah, tapi tak mati. Tuan-tuan, jangan cakap benda ni. Janji kalau nak kena kat kita, benda tu kita kena satu hari esok. Na'udzubillah min zalik. Oh, jangan cakap. Benda ni jangan cakap. Tak boleh cakap besar, tak boleh duduk tunjuk benci dekat orang kena macam ni. Tak boleh, sebab kita tak tahu janji Tuhan dekat kita esok macam mana. Hak sampai tapak tangan pun pakai buh kasut, sampai di lutut pun buh kasut pun ada, tuan-tuan. Nak berjalan tak boleh, rheumatism aja, punca kerana sakit tulang aja. Habis sendi-sendi semua, dia krem jadi bengkok habis semua. Jalan ni merangkak, bukan berjalan, merangkak dalam rumah. Tapak tangan pun bubuh kasut, di lutut pun bubuh kasut. Merangkak dalam rumah, pergi dapur, pergi mana pun merangkak. Anak ada, bukan tak ada, tapi anak tak payah nak jaga dia. Ada, macam tu pun ada. Nasib siapa nak jadi macam tu, Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kata, kalau sekiranya Allah bagi kita pada umur yang munasabah dengan kita, tak menyusah orang, tu kira rahmat Tuhan bagi kat kita. Itu rahmat Tuhan bagi kat kita. Kita pergi jadi sakit sat saja, terus mati, kita tak menyusah bini kita, kita tak menyusah anak-anak kita, kita tak menyusah siapa. Kita habis-habis umur, habis mati, tak kacau siapa. Itu rahmat sebenarnya Tuhan bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada manusia, Allah uji dia sampai ke tahap yang macam tu. Sampai ke tahap anak-anak yang dulunya cukup sayang dekat mak pak ni, sampai meluat kat mak pak. Sampai mak pak ni jadi bola, duk lawan tendang. Abang hak sulung tu pai mai kat adik-adik, pai pergi kat kak hak tengah duk pakai semua, tak mau jaga orang tua ni. Bila dah sampai ke peringkat macam tu punya kena, kalau dia nak minta doa dekat Tuhan, sengap-sengap duk terlentang atas katil tu, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, bagi aku hidup kalau sekiranya hidup baik untuk aku. Ya Allah, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, bagi aku mati kalau sekiranya mati itu baik untuk aku. Doa yang macam ni bagi kes yang macam kita sebut tadi tidak salah, bahkan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Dia kata, dan iaitu seperti seorang yang sakit telah berapa lama dia menanggungnya dan telah berubat dia dengan beberapa ubat, tiada juga mau sembuh, dan berikhtiar dia dengan berbagai-bagai ikhtiar, tiada juga hilang sakitnya. Dan pula sakit itu sebagai sakit yang tiada boleh tersabarkan lagi, maka bolehlah orang itu berdoa seperti yang disebut di dalam hadis tadi. Dia kata, dan setengah daripadanya ialah orang yang takut fitnah ke atas agamanya. Ini contoh yang kedua, orang yang boleh doa, minta, ya Allah, kalau hidup baik untuk aku, bagi aku hidup. Kalau mati baik untuk aku, bagi aku mati. Contoh yang kedua, dia kata orang yang takut fitnah atas agama, ataupun mudarat ke atas agamanya, seperti kena dera dia oleh seorang pemerintah akan sehabis-habis dera, supaya dia menjadi qadhi yang karut misalnya. Misalnya kita dah sebut, dah cerita ulama-ulama mazhab yang dulu macam mana mereka kena. Imam Malik kena macam mana dengan pemerintah zaman dia. Imam Abu Hanifah kena macam mana dengan pemerintah zaman dia. Pemerintah zaman dia tu, dia pergi jadi otak kacau macam mana tak, panggil ulama besar, ulama yang berpengaruh, yang ada nama, yang menjadi rojokkan orang ni, dia panggil, dia paksa terus kata lagu dia punya mau. Mana mungkin ulama yang macam ni punya hebat nak turut macam yang dia kata, sebab dia tahu hang kata tak betul. Tapi kerana tiga suku dia paksa juga ulama ni, hang kata macam aku mau. Ulama yang sehebat Imam Abu Hanifah, ulama yang sehebat Imam Malik dan sebagainya, mana mungkin dia boleh ikut kata yang tak betul ni.
Maka dia lawan. Bila dia lawan, dia kena dera. Kalau sekiranya dera tu sampai ke peringkat nak boleh memudaratkan diri dia ataupun boleh memudaratkan agama dia, dia boleh doa dekat Tuhan, ya Allah, kalau sekiranya hidup aku lebih baik untuk aku, bagi aku panjang umur. Tapi kalau sekiranya mati aku lebih baik untuk aku, bagi aku mati, tak apa. Mati dalam keadaan duk pegang prinsip kebenaran dan sebagainya, kalau itu lebih baik, bagi dia mati awal, tak apa. Doa yang macam tu, bagi kes yang macam kita baca ni, dibenarkan oleh agama, dia kata. Ataupun supaya ia memfatwakan sebagai kehendaknya yang menyimpang daripada jalan yang disuruh Allah dan Rasulnya. Pemerintah panggil dia suruh keluar satu fatwa yang tak betul dari segi agama. Mana boleh dia sebut, tapi dia dipaksa. Maka dalam keadaan macam tu dia boleh doa macam tadi. Ataupun kena dera dengan sebab tak mau mengajak orang dengan barang yang menyalahi dalam agama Islam. Orang paksa dia suruh pergi mengajak, bagi tahu dekat masyarakat kata arak ni halal misalnya. Dia kata mana boleh, tak boleh, hang nanti kena. Kalau sampai macam tu ujian kena dekat dia, dia boleh berdoa macam tadi. Ataupun kena dera dengan sebab tak mau merosakkan agama, ataupun dengan sebab tubuh badan saudaranya dan juga harta saudaranya yang sama Islam. Dia kena dera kerana apa? Kerana dia tak mau kalau sekiranya dia buat benda tu akan ada orang yang jadi mudarat dan rosak. Kerana tu dia tak mau, maka biar dia kena dera. Dalam tu kena dera tak tahan tu, dia boleh doa macam yang disebutkan tadi. Maka pada waktu itu tiada dikeji oleh syarak akan dia menciptakan mati kerana nak memelihara diri dan juga kerana nak memelihara agamanya, ataupun nak memelihara saudara dia. Jangan sampai saudara dia tukang agama. Dengan kerana dia buat pengakuan palsu, ramai orang akan jadi keliru, ramai orang akan tukang agama dan sebagainya. Kalau sampai peringkat tu dia minta, ya Allah bagi aku mati pun tak apalah daripada aku hidup dalam keadaan yang macam ni. Dia kata maka jadilah seolah-olah dia kata pintanya itu pada Tuhan dengan katanya, ya Allah ya Tuhanku, matikanlah olehmu akan daku dalam masa aku memelihara agama aku ini, dan supaya aku jauh daripada fitnah ini. Itu dia sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah bila dia kena dera dengan pengulu dia, dengan majikan dia, orang mai habang dekat Nabi pergi tengok, duk nampak Bilal duk kena dera tu. Nabi cakap, Nabi kata siapa-siapa tolong saat pergi habang dekat Bilal, katalah apa saja yang diminta oleh mereka ni. Sebab tak tahan, mata tengok pun tak tahan, inikah pula diri yang menanggung. Nabi tengok keadaan Bilal kena dera tu, Nabi tak boleh tahan. Sampai Nabi kata siapa-siapa tolong saat pergi habang dekat Bilal, turutlah macam mana yang mereka nak suruh. Mereka nak suruh kata apa, katalah. Jangan sampai dia duk biar diri dia kena dera macam tu. Nabi tengok pun tak boleh tahan. Inikah pula Bilal, badan yang menanggung kesengsaraan tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tetapi sabar dan deritakan dirinya atas barang yang diturunkan Tuhan ke atasnya itu lebih afdal daripada menciptakan mati. Ni lagi hebatlah. Daripada minta, ya Allah kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku, biar aku mati. Daripada doa tu, tapi tahan dengan apa yang kena kat dia, ini paling baik. Agama kata, kalau boleh tahan, tak apa, tahan. Kalau tak boleh tahan, surrender dekat Tuhan. Minta, ya Allah bagi aku matilah. Kata, kalau sekiranya kematian itu baik untuk aku dan untuk orang semua. Begitu. Kerana seorang yang dikasih Tuhan itu besar pencubaan ke atasnya. Ni ujian tuan-tuan. Ujian, dia tengok manusia. Imam-imam besar yang kita dah sebut tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, itu imam besar. Lagi besar daripada imam-imam ni para anbiya, nabi-nabi, lagi dahsyat kena uji. Para nabi lagi dahsyat kena uji. Sahabat-sahabat nabi lagi teruk kena uji. Mai zaman ulama-ulama besar, ulama-ulama mazhab ni pun teruk kena uji. Pasal apa? Lagi besar iman dia, lagi dahsyat ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat mereka. Maka apabila sangat kasihnya Allah, maka bertambah besar pula pencubaan kepada mereka. Supaya mencapai hambanya itu akan balasan yang berganda-ganda. Tuhan bila sayang, dia test lebih. Bila dia test, orang ni berjaya dalam test dia, maka bertambah-tambahlah limpah rahmat Tuhan akan turun pada dia. Baik. Masalah dia kata berubat sakit itu adakah disuruh syarak? Kita sakit pergi berubat, syarak suruhkah buat macam tu? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab, disunatkan bagi orang yang sakit itu berubat sakitnya.
Kerana beberapa hadis yang masyhur yang menyebutkan perkara tentang berubat itu. Dan jika ditinggalkan berubat kerana berserah diri semata-mata kepada Allah, maka iaitu satu fadilat. Bermula hadis yang menyebutkan penyakit dan ubat itu ada banyak, dia kata. Sakit, pergi berubat itu disuruh oleh agama. Bila sakit, pergi berubat disuruh oleh agama. Tapi kalau sakit, tahu pergi berubat. Dia kata Allah tahu kata aku sakit. Kalau Allah nak bagi aku baik, itu hak Allah. Aku serah diri aku pada Allah. Tak salah. Dia kata kalau orang buat macam tu. Tapi dengan syarat, dia orang yang duduk pada makam yang tinggi. Dia betul-betul boleh tahan dengan ujian yang Tuhan bagi kat dia. Dia betul-betul tawakal dekat Tuhan. Tuhan bagi, Tuhan boleh bagi baik. Dia kata. Tapi kalau ambil tindakan pergi berubat, itu disuruh oleh agama. Setengah daripadanya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa'an." Itu hadis. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Taala tidak menurunkan akan penyakit, melainkan menurunkan Allah baginya sebab kesembuhannya. Hadis itu riwayat oleh Al-Bukhari. Dia kata, tidak ada satu penyakit yang Tuhan buat turun mai di atas muka bumi ini yang tak ada ubat. Penyakit mesti ada ubat. Cuma kita nak takdir jumpa ke tak jumpa ubat itu cerita lain. Ceritanya ubat ada. Dia kata begitu. Dan diriwayatkan daripada Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabda Nabi, likulli da'in dawa. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Maka apabila berkenaan itu ubat akan penyakit, nescaya sembuh ia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Ini hadis yang kedua. Dia kata likulli da'in dawa. Penyakit mesti ada dawa, mesti ada penawar, mesti ada ubat. Fa'idha usiba dawa'ud da', apabila jumpa kepada dia penawar penyakit tu, maka baiklah dia dengan izin Allah. Apabila jumpa kepada dia, maksudnya nak tunggu kejumpa tu. Orang duk main abang, dia kata, awak nampak jalan capik-capik pasal apa? Sakit lutut kah? Allah kata, saya ni duk sakit lutut ni bukan kata sebulan dua, bukan setahun dua, ni berasan 5-6 tahun dah duk sakit lutut. Dan kawan nak tegur ni kata, awak tak pergi terai. Dia beritahu, awak tak pergi terai. Dia kata ada satu doktor bagus di Sungai Petani, mana ada satu doktor bagus. Mereka kata pergi kat dia, dia bagi injection di lutut tu macam putih tak buang. Amboi main abang. Kata betul ke? Dia ni kawan tu sakit lutut lama dah. Kata orang main abang penawak ni. Dia kata betul ke? Saya nak cerita tak tahu, tapi mak saya sendiri saya bawa pergi. Sungguh pipi cucuk tu bangkit cepih berjalan naik kereta, tadi punya usung turun. Kita pun dengar Sungai Petani tang mana? Berapa pergi longkong lah. Cucuk dia bentar bengkak sebulan tak boleh bangkit. Dia tak kenal dengan kita. Tapi kita tak boleh kata kawan tu pemohong. Pasal apa? Pasal penawak yang ada dekat doktor tu sesuai dengan mak dia, tak sesuai dengan kita. Dia tak pemohong. Ubat tu sesuai dengan mak dia, tak sesuai dengan kita. Rupa-rupanya adalah hadis Nabi kata fa'idha usiba dawa'ud da'i, apabila kena ubat dengan penyakit dia, Nabi kata bari'a bi'iznillah, sembuh penyakit tu dengan izin Allah. Pergi cuba, tak jadi salah. Dia faham abang tu bagus, pergi cuba, tak kena tak apa. Orang lain habang pula patah balik, keliling tepi rumah kita pula. Dia kata bagus, kita pun tak nak pergi pada tepi rumah. Pergi rupanya tang tu nak pergi jadi ke izin Allah nak baik kita ni. Rupanya penawang duk ada tepi rumah. Ni yang agama bagi tahu dekat kita. Dia kata maka saya sembuh dia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Riwayat hadis itu oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Dan diriwayatkan daripada Usamah bin Syarik
Kata dia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Fasallamtu thumma qa'adtu faja'a al-a'rabu min hahuna wa hahuna. Faqalu ya Rasulullah natadawa. Qala tadawu fa inna Allah lam yad'a da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira al-haram. Gitu. Maksudnya telah datang aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat Nabi pada masa tu duduk di keliling Nabi mendengar ajaran Nabi. Ini dia ni cerita. Usamah bin Syarik mai masjid nak mai jumpa Nabi. Mai tengok, dia kata Nabi tengah duk mengajar, tengah duk bagi kuliah, sahabat-sahabat duk ada depan Nabi. Seolah-olahnya atas kepala mereka itu ada burung, yakni tiada mereka itu menggerakkan kepala oleh kerana tetap kedudukan mereka itu cukup dengan sopan santunnya. Seolah-olah di kepala mereka itu ada burung yang takutkan burung itu terbang. Benda ni bukan isi hadis, tapi dia nak menggambarkan bagaimana majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hak dengar ni macam tu punya tekun. Tak ada kena mengena dengan isi hadis, tak ada. Tapi dia nak cerita kata Nabi, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bila dia bercakap, sahabat duk ada ni terpegun. Duk dengar Nabi kata ni seolah-olah macam ada burung atas kepala. Tak menguat kepala tu, takut sat lagi menguat kok burung terbang. Nak habang kata sahabat-sahabat Nabi ni, bila Nabi bercakap, sepatah pun mereka tak mau terlepas apa yang Nabi kata. Kerana terlepas sepatah pun rugi. Macam tu. Ini yang orang kata, kata-kata Nabi ni kata-kata yang penuh hikmah. Muaz bin Jabal, sahabat Nabi pun serupa. Muaz bin Jabal, sahabat Nabi pun serupa. Bila dia bercakap ni, orang yang dengar cakap, dia kata, kami dapat melihat kebijaksanaan terbit daripada celah-celah gigi dia. Pasal gigi Muaz bin Jabal ni jarang-jarang. Dia kata Muaz bin Jabal kalau dia bercakap, kalau dia nak bagi tahu satu benda dekat orang, nampak kebijaksanaan terbit daripada celah-celah gigi dia. Sehingga kan kalau satu patah perkataan tak dengar, berasa rugi. Kalau Muaz bin Jabal macam tu, Tok Guru Muaz bin Jabal, Nabi SAW lebih lagi. Bila Usamah bin Syarik main masjid, main tengok Nabi tengah duduk mengajar, depan Nabi ni sahabat-sahabat duduk ada, Usamah menggambarkan keadaan sahabat Nabi bila dengar Nabi bercakap ni, duduk mereka ni terpegun. Seolah-olah ada burung atas kepala, mereka takut nak menguat, takut burung lari. Semua konsentrate duk dengar Nabi SAW. Hal keadaan mereka itu cukup sopan santun mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di dalam itu datang satu orang Badui dari sini dan dari sana, duduk mendengar ajaran Nabi itu. Sahabat-sahabat semua duk konsentrate dengar apa yang Nabi kata. Mailah Arab Badui masuk mai. Di dalam itu ada yang bertanya, masuk aja puak ni tanya. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, bolehkah kami berubat sakit kami? Badui ni dia satu kumpulan Arab yang hidup mereka nomad, berpindah randa. Dari segi kasar pun kasar, biasa mai ke masjid, masuk mai kencing di tepi masjid. Sehingga sahabat-sahabat pun dah nak pergi cepuk dah. Nabi kata jangan. Nabi kata tinggal dia, jangan pergi kacau dia. Sampai dia selesai kencing, Nabi kata pergi ambil air setimba, cerah tempat dia kencing. Pasal apa? Pasal mereka ni memang macam tu, memang jenis kasar. Nabi ra'i sifat semula jadi kasar mereka ni. Nabi ra'i mereka. Dalam keadaan Nabi duk mengajar, sahabat semua boleh bersopan santun, dengar dengan tekun. Masuk mai Badui ni, dia tak peduli apa. Dia nak tanya, dia tanya Allah tu juga. Maka dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, natadawa, wahai Rasulullah, bolehkah kami berubat kalau kami sakit? Jawab Nabi SAW, bahkan ya hamba Allah. Nabi kata sakit boleh berubat lah, tak ada masalah. Memanglah sakit kena berubat.
maka berubatlah sekalian kamu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tidak menghantar ia akan satu-satu penyakit, melainkan dihantar baginya ubat. Nabi kata sakit apa pun, Nabi kata ada ubat dia. Maka kalau kita sakit, pergi cari ubat. Nabi kata sebagaimana lapang, tiada Tuhan jadikan lapang itu, melainkan ada Tuhan jadikan pengenyangnya. Nabi kata sama macam Tuhan, lapang pun Tuhan bagi jadi, mengantuk pun Tuhan bagi jadi. Semua benda ada dalam dunia ni semua Tuhan bagi jadi. Nabi kata kalau Tuhan bagi kita lapang, dia ada ubat nak bagi hilang lapang. Ubat dia apa? Kena pergi makan. Bila makan kenyang, hilanglah lapang. Maka Tuhan jadikan lapang dan Tuhan jadikan pengenyang dia. Maka apabila maka ambil oleh kamu akan ubat. Maka apabila berkenaan ubat itu dengan penyakit kamu, maka ialah sebab bagi jadi sembuh. Nabi kata pergi cari ubat. Kalau nak jadi kesesuai ubat tu dengan penyakit kamu, insya-Allah sembuh penyakit kamu. Kalau nak jadi kesesuai, Nabi kata lagu tu. Mana ubat ada banyak, belum tentu ubat yang kita pergi pegang tu sesuai dengan kita. Mungkin tak sesuai. Mungkin selepas 100 kali cari, yang ke 101 baru sesuai dengan kita. Tapi Nabi kata tiap-tiap penyakit ada ubat. Bila kamu sakit, pergi cari ubat. Kamu pergi cari ubat, 1 tak sesuai, 2 tak sesuai, 3 tak sesuai, terus cari. Akan sampai satu masa, kamu jumpa ubat yang sesuai dengan sakit kamu. Pada ketika itu, dengan izin Allah, kamu akan baik daripada penyakit itu. Maka melainkan penyakit tua. Nabi kata, maka tua itu penyakitnya yang tiada ubatnya. Tua, Nabi kata tak payah. Tak ada ubat kepada orang yang tua. Melainkan ialah penyakit yang bertambah-tambah jua. Tua ni dia hari ni dengan esok lagi tua pada hari ni. Minggu ni dengan minggu depan lagi tua pada minggu ni. Itu tak payah dah. Tak boleh kata saya minggu depan nak sambut hari jadi yang ke-16 lah. Lah berapa? Lah 36. Macam mana? Tak boleh. Dia kok mana pun dia tipi lagi tua. Maka lama-lama makin dhaiflah manusia itu, langsung mati ya. Nabi kata. Cerita dia manusia ni last mati. Tak ada ubatnya tu. Maka telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah dan lain lagi. Dan diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna batna akhi qad istatlaqa. Ini yang kita bagi tahu selalu. Faqala asqihi al-asal fa'atahu faqala qad saqaituhu falam yaziduhu illa istitlaqa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asqihi aslan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi الثالثة أو في الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك أسقه عسلا فسقاه فبرئ. Bahawasanya satu orang lelaki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak khabarkan tentang saudaranya yang sakit perut. Satu orang lari pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, abang saya duduk sakit perut. Disebabkan oleh makanan tiada mencerna ia. Dia kata mungkin sebab dia makan makanan dia tak hadam, makanan tak dan digest, dia sakit perut. Maka kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya perut saudara hamba tu melawah ia, yakni tak berhenti pi berak. Dia kata kasar bunyi kan, pi berak. Maksudnya dia main abang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, abang saya ni nampak lawah sangat pula dah hari ni. Keluar tak dan 2-3 minit masuk dalam bilik ayam. Tak dan 2-3 minit masuk bilik ayam. Dia lawah sangat pula dah hari ni. Dia sakit perut, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, pergi engkau beri minum manisan lebah. Nabi kata kat dia, balik pergi cari madu lebah, bagi dia makan. Maka pergilah ia kepada saudaranya, lalu diberinya akan saudaranya itu akan manisan lebah itu. Dia pun dah Nabi kata lagu tu, balik pergi cari apa madu lebah, bagi abang yang sakit perut ni makan. Rupanya apabila sudah makan manisan lebah oleh orang yang sakit itu, maka sudahlah bertambah jalannya lagi perutnya itu. Makan madu lebah tu, merangkak masuk bilik ayam pula dah. Kata lagi teruk pula jadi daripada tadi.
apa pula dah, tadi boleh duduk berjalan masuk, yang ni nampak sampai merangkak masuk sampai tak dandan nak buka pintu bancong dah. Maka dengan selalu pergi ke jambat, lagi kerap pula duduk masuk jambat. Maka pergi ia kepada Nabi SAW, berkhabarkan tentang perut saudaranya bertambah jalan. Dia kata, dia pun tengok-tengok macam tu, cacap di rumah Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, abang aku cerita tadi, kamu suruh bagi manisan lebah, suruh bagi madu lebah, aku dah balik bagi dah, nampak gaduh rancak masuk jambat. Maka tiba ia kepada Nabi, lalu katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya telah hamba beri akan dia minum akan madu lebah itu. Dia pergi beritahu kat Nabi, aku buat macam yang Tuan suruh tadi. Maka tiada ia kurang, bahkan bertambah jalan jua perutnya. Dia kata nampak lagi teruk. Maka sabda Nabi SAW lagi, Nabi kata, beri olehmu akan dia madu lebah lagi. Mahabak, kot Nabi nak kata, silap. Tak, Nabi kata tak, macam aku kata tadi, aku kata bagi madu lebah, bagi madu lebah. 2 kali Nabi kata. Maka dijunjung juga oleh orang itu akan sabda Nabi, lalu diberinya akan saudaranya itu manisan lebah lagi. Dia pun dah Nabi kata lagu tu, balik pergi di rumah, dia kata, abang mai kena sekancar lagi. Maka tiada juga berkurangan, bahkan bertambah lagi jalan penyakit abangnya tu. Bagi 2 cancar, tak tahu nak abang lagu mana pula lah, pakai tidur dalam jamban terus ke apa tu, lagi teruk punya jadi. Maka datang ia lagi kepada Nabi, mai pula kali ketiga jumpa Nabi. Maka berkhabarkan tiada kurang cerah perutnya itu, mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata pakai duduk dalam tak keluar dah, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, beri olehmu akan dia madu lebah. 3 kali Nabi kata kat dia, aku kata bagi madu lebah, bagi madu lebah. 3 kali, 2 abang yang tu juga. Maka laki-laki itu pun pergi pula memberi saudaranya akan madu lebah itu. Maka ia pun pergi lagi ia dan memberikannya. Maka tiada juga berkurangan, bahkan bertambah teruk lagi. 3 cancar dah jalan, terus duduk sandang di dalam tak keluar-keluar mai. Maka sudahlah 3 kali orang itu bagi saudaranya minum akan madu lebah itu, tiada juga berkurangan. Bahkan bertambah juga melawah perut saudaranya itu. Maka pergi lagi ia kepada Nabi SAW, berkhabarkan hal itu. Kali keempat pergi jumpa Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, teruk lah, tinggal hospital tak ada, kalau tidak ICU dah dia ni. Maka sabda Nabi SAW pada orang itu pada kali yang keempat, Nabi kata, pergi beri olehmu minum manisan lebah lagi. 4 kali mai, yang tu juga Nabi kata, pergi bagi madu lebah. Macam tu. Kerana benar Allah Subhanahu Wa Taala dan bohong perut saudara engkau. Tu dia, tuan-tuan tengok keyakinan Nabi kepada apa yang Tuhan kata dalam Quran. Dalam Quran Tuhan sebut kata madu lebah ni penawang. Takkan pula Tuhan nak bohong? Tuhan kata benda tu penawang, benda tu ubat, hang pi makan, hang duk kata lagi teruk. Nabi kata sadaqallah, Allah benar. Perut abang hang yang pembohong. Nabi pi kata lagu tu. Maka ada pun kebenaran Allah Ta'ala itu kerana firman Allah dalam Quran, fihi shifa'un linnas. Maksudnya padanya, yakni pada madu lebah itu, kesembuhan bagi orang-orang. Tuhan kata macam tu. Macam mana hang kata Tuhan tak betul? Begitu. Apabila telah diberi oleh orang itu akan saudaranya pada kali yang keempat itu, maka perut laki-laki itu pun sembuh. Dia jadi lagu tu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia nak beritahu kat kita, kalau benda tu Tuhan kata, kalau benda tu Nabi kata, cincang 18 pun betul hak Tuhan dengan Nabi kata. Walaupun sekali 2 kali kita duk nampak, hak Tuhan kata, hak Nabi kata mesti betul. Nabi SAW dia tak goncang. Benda ni dia tak goncang. Dia pegang ayat Quran. Dalam Quran terang-terang Tuhan kata fihi shifa'un linnas. Padanya, yakni pada madu lebah ini, syifa, penawar bagi manusia. Tuhan kata madu lebah ni jadi penawang. Hang jangan main habang kat aku kata benda ni nak bawa penyakit.
Benda ni mesti jadi penawang. Sadaqallah, benar apa yang Allah kata. Perut abangan yang tampil. Nabi kata. Balik bagi madu lebah. Nabi kata 4 kali. Balik bagi-bagi, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan hilang melawah perutnya itu. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia kata hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab baru dia kata bab majaa fi ta'awudhi lil marid. Iaitu bab yang datang pada menyatakan mengucap doa ataupun jampi bagi orang sakit. Yang ni tuan-tuan kita kena amal. Kita hari-hari akan ada jumpa orang sakit. Tak adik-beradik kita sakit, kawan kita sakit. Tak kawan kita sakit, jiran kita sakit. Tak ada siapa sakit pun ada orang di rumah sakit. Kok mana pun ada orang sakit. Selama ni kita ada pergi tengok orang sakit, kita buat apa? Selama ni kita pergi tengok orang sakit, kita buat apa? Pergi buat muka welfare lah. Padahal agama dah beritahu apa kita nak kena buat. Agama dah beritahu apa kita nak kena buat. Bila pergi tengok satu orang sakit duduk ada depan mata kita, apa kita nak kena buat. Agama dah beritahu, kita tak tahu. Habis kuat bawa buah lai, habis kuat bawa buah apple. Tapi apa yang kita patut buat, macam yang Nabi suruh, kita pun tak tahu. Jom kita tengok apa patut kita buat. Ketahuilah saudaraku, apabila pergi satu-satu orang itu ziarah orang sakit, maka boleh ia doakan ataupun boleh ia jampi. Kita yang pergi tengok ni boleh doa, boleh jampi. Tak payahlah pergi tengok terus minta kemian dua kolong, tak gaduh lah yang tu kan. Tak ni satu kampung Gempang pula bomoh banyak dia ni kan. Pergi tengok dandan bunyi minta kemian, duduk teliang muka atas atap kemian tu jadi rimau apa kan, terus bahasa diri Datuk pula. Bila ke benar bagi Datuk ke dia pun tak tahu. Tu nak balik dengan apa duk tanya pula, tarut lah yang tu. Itu misteri Nusantara. Ini Nabi punya cerita. Bila kita pergi tengok orang sakit, apa kita nak buat? Dia kata, apa yang kita patut doakan, apa yang patut kita jampikan? Dia kata, kerana telah datang hadis yang menyebutkan dan menunjukkan atas dikerjakan yang demikian itu, bahkan menunjukkan atas sunat pula diperbuat yang demikian itu. Nabi ada buat, maka benda itu sunat kita buat. Begitu. Bermula hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Sa'id anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita, qala na'am, qala bismillah arqika wallahu yashfik. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ialah satu orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Jibril alaihi salam telah datang dia ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sakitnya. Nabi spesial lah. Nabi spesial. Nabi sakit, yang ziarah Nabi Jibril. Nabi spesial. Tuan-tuan pernah dengar nama Anas bin Malik? Juga manusia spesial. Pasal apa? Pasal dia berpeluang berkhidmat menjadi khadam Nabi selama 9 ataupun 10 tahun. Spesial. Kalau tuan-tuan baca cerita tentang Anas bin Malik ini, di antara kerja sampingan yang Anas bin Malik buat ialah dia duk putih rambut Nabi. Bila Nabi potong rambut ataupun bila Nabi sikat rambut ke apa, rambut Nabi gugah, dia sambut. Sampai dia tak izinkan rambut Nabi ni jatuh cicah bumi ni, sambut. Anas bin Malik ni jadi khadam Nabi sampai peringkat tu. Riwayat menceritakan tentang cerita Anas bin Malik. Rambut ni semua dia simpan. Rambut Nabi ni semua dia simpan. Bila Nabi wafat, dia muda lagi, budak-muda umur belasan tahun. Bila Nabi wafat, ramailah orang pakat duk cari dia, sebab orang tahu dia khadam Nabi. Dia bahagi-bahagikan rambut Nabi yang dia duk simpan. Dia bagi ke orang satu, dia bagi ke orang ni satu, dia bagi ke orang ni satu.
Memang ittifaq ulama mengatakan semua juzuk daripada tubuh Nabi itu ada keberkatan dia. Ittifaq ulama semua. Ada barakah dia. Tuan-tuan tak biasa jumpa riwayat yang kata Nabi SAW, Nabi kalau dia nak ludah, sahabat pergi tadah tangan. Ni Nabi ni yang kata Nabi Muhammad SAW nak ludah tu sahabat pergi. Semasa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, semua orang nak Nabi duduk rumah mereka. Nabi lepas unta dia. Unta dia berjalan-jalan pergi duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi kata, okey, aku duduk di rumah Abu Ayyub sebab unta aku pilih di sini. Sebulan Nabi duduk rumah Abu Ayyub. Sebulan Nabi duduk rumah Abu Ayyub tu, Nabi makan ni, kalau sekiranya ada sisa makanan tak habis, berebut sahabat-sahabat ni nak ambil. Ni Nabi Muhammad ni, kita bila ceramah Maulidur Rasul, benda ni kita mau cerita. Macam mana mulia Nabi ni, bukan sahaja hebat dari segi kepimpinan dia, dari ni sampai benda-benda yang macam ni hebat Nabi ni. Anas bin Malik, rambut Nabi dia bagi sampai tinggal satu orang aja dalam simpanan dia. Dan dia tinggal wasiat kepada orang semua. Dia kata, kalau aku mati esok, kafankan aku bersama rambut Nabi yang seorang yang aku simpan. Dalam satu cerita lain, tungkat, ada satu tungkat kecil Nabi hadiah dekat dia. Tungkat tu pun dia minta suruh kafan sama dengan dia. Sayang Nabi sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai lagu tu cerita dia. Baik. Jadi Nabi SAW sesuai dengan makam dia yang begitu istimewa, maqam mahmudah, makam yang sangat terpuji. Nabi sakit, Jibril ziarah Nabi. Maka katanya bagi Nabi SAW, ya Muhammad, Jibril bila mai tengok Nabi sakit, Jibril kata, ya Muhammad, adakah engkau mengadu sakit? Jibril mai tanya Nabi, ya Muhammad, adakah kamu sakit? Adakah kamu nak mengadu apa-apa dekat aku tentang sakit kamu? Jawab Nabi SAW, bahkan ya Jibril. Nabi kata, ya, aku memang sakit lah ni. Maka kata Jibril, dengan nama Allah aku jampi akan dikau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menyembuhkan sakit engkau. Tuh doa tadi ni. Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah arqiq, aku jampi engkau. Wallahu yashfik, tapi Allah yang akan menyembuhkan engkau. Boleh digunakan oleh kita hari ini. Bila tengok orang sakit, baca Bismillah, baca benda ni, Bismillahi arqiq Wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku jampi engkau, tapi Allah yang menyembuhkan engkau. Tak payah kemian, tak payah pengkeras, tak payah apa. Pergi duduk sebelah dia, mulut kumat kami macam tu aja, baca benda ni. Ini dibaca oleh Jibril alaihi salam ketika Jibril ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan satu lagi hadis yang menunjukkan atas harus menjampi itu, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdul Aziz bin Suhaib radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ana wa Thabit على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Suhaib, kata dia, masuk aku dan juga Thabit kerana ziarah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni Anas yang kita sebut cerita tadi. Bila Nabi wafat, siapa yang baik dengan Nabi ini memang menjadi tumpuan orang. Anas bin Malik di antara orang yang menjadi tumpuan orang ramai. Dia yang kedua riwayat hadis paling banyak selepas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Anas bin Malik ini menjadi tempat kunjungan orang-orang semua ada ni. Semua pakat pergi jumpa dia. Maka cerita dalam hadis ni, Abdul Aziz bin Suhaib dengan Thabit, dua orang pergi ziarah Anas bin Malik. Apabila telah masuk dan duduk di hadapan Anas,
Maka berkatalah Sabit kepada Anas. Bila dah masuk pergi duduk depan Anas bin Malik ini, khadam Nabi ini, maka katalah Sabit kepada Anas. Dia kata, ya Aba Hamzah, adalah aku sakit. Sabit ni sakit. Dia sakit, dia pergi ziarah Anas bin Malik yang sihat. Bila dia pergi jumpa Anas bin Malik, dia habaq dekat Anas ni. Dia kata, wahai Anas, dia kata, aku sakit. Dia kata, maka apalah ikhtiarnya padamu? Dia kata, hang boleh buat apa kat aku? Aku sakit lah ni. Dia kata. Maka bila didengar oleh Anas akan perkataan Sabit yang demikian itu, maka Anas pun berkata, maukah engkau aku jampi engkau dengan jampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang sakit mai jumpa dia, mai habaq kat dia, kata, wahai Anas, ya Aba Hamzah. Ini gelaran kepada Anas bin Malik. Sahabat-sahabat Nabi ni masing-masing teringin hidup serondoi Nabi, nak suruh Nabi gelak mereka. Nak suruh Nabi gelak mereka. Macam Abu Hurairah tu Nabi yang panggil. Hurairah tu anak kucing. Hirah ni kucing. Hurairah ni maksudnya anak kucing. Jumpa kucing ambil buah dalam lengan baju. Jumpa kucing ambil buah dalam lengan baju. Dia ni Abu Hurairah ni satu orang yang sangat kesian dengan kucing. Jumpa kucing dia tak boleh. Dia kesian, dia sayang kucing. Mai depan Nabi, dia dengar bunyi kucing, Nabi tanya siapa bawa kucing, dia tunjuk dekat dia, Nabi golek kepala. Nabi kata, fa anta Abu Hurairah. Nabi kata, kalau macam tu hang ni Abu Hurairah. Pok kepada anak kucing. Dia panggil kunyah. Kunyah ni maksud gelaran istimewa Nabi bagi dekat sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Talib, di antara gelaran yang Nabi pernah bagi kat dia, Nabi panggil dekat dia Abu Turab. Turab ni makna dia tanah debu ni, turab. Sayyidina Ali pernah lari jatuh di depan Nabi, tertomeh, bangkit muka penuh dengan debu. Nabi kata dekat dia, anta Abu Turab. Nabi kata, hang bapak tanah. Lekat gelang tu dekat dia. Pakat nak, kalau boleh Nabi gelanglah apa-apa pun, itu kenangan sampai mati. Nabi pernah panggil dia dengan nama sekian-sekian. Kan Sayyidina Ali ni, macam Allah sebut Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Itu pun ada sempena juga. Karramallahu wajhah. Karrama maksudnya memuliakan. Karim. Karrama maksud memuliakan. Karramallah, Allah memuliakan wajahnya. Banyak riwayat yang menceritakan tentang pasal apa dia dapat gelaran karramallahu wajhah. Di antaranya dia kata sebab Sayyidina Ali masuk Islam zaman kanak-kanak. Oh, kanak-kanak yang mula masuk Islam Sayyidina Ali. Maka dia tidak pernah, muka dia tidak pernah letak atas dahi sembah berhala. Maka wajahnya dimuliakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, dia pernah kena sakit mata. Sayyidina Ali ni ada hadis kita pernah baca dalam bab tib, tentang bab perubatan kita akan jumpa hadis. Sayyidina Ali pernah kena sakit mata. Sampai sakit mata dia ni luar biasa. Kalau orang lain kena beberapa hari baik, dia tak baik. Bahkan semakin melarat-larat. Sampai hampir-hampir jadi rabun mata dia. Sampai last sekali Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai Ali, apa kena dengan mata kamu? Dia abang sakit. Nabi jampi-jampi, Nabi ludah dalam mata dia. Dengan kehendak Allah, tiba-tiba macam tak pernah sakit mata. Maka kerana tu dipanggil wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat cerita tentang kemuliaan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sahabat Nabi ni, Sabit ni sakit, pergi jumpa Anas bin Malik. Bila pergi jumpa, dia kata, wahai Anas, aku sakit, apa kamu boleh buat dekat aku? Anas terus kata dekat dia, aku boleh jampi kamu dengan jampi yang biasa dibaca oleh Nabi SAW kepada orang sakit. Kamu mau ke tak? Qala bala. Qala Allahumma rabban nas muzhibal ba's ashfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Nabi baca. Maka jawab Sabit, bahkan jampilah aku dengan jampi Nabi itu. Sabit kata dekat Anas, jampilah aku macam yang Nabi biasa duk jampi orang sakit. Maka ia pun, yakni Anas bin Malik pun menjampi sebagaimana yang disebutkan tadi, iaitu maknanya, wahai Tuhanku, Tuhan yang memperbaikkan manusia, lagi Tuhan yang menghilangkan kesakitan manusia, sembuhkanlah penyakit
kerana engkau Tuhan yang menyembuhkan. Tiada yang menyembuhkan melainkan engkau. Akan sebagai sembuh yang tiada meninggalkan ia akan sakit itu. Itu yang Nabi biasa baca dekat orang sakit. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Masalah, dia kata mendoakan dan menjampi orang sakit, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab, disunatkan bagi orang yang ziarah orang sakit itu, apabila tamak dia kepada hidup orang yang sakit itu, maka mendoakan baginya. Sunat. Kita pergi tengok orang sakit, kalau orang yang sakit tu orang yang kita sayang, dan kita nak kalau boleh dia biar sihat balik dan hidup umur panjang balik. Kalau kita tamakkan kepada hidup orang yang sakit ni, kita mau dia ni biar sihat balik, begitu, maka hendaklah kita doakan dia. Sama ada ia harapkan hidup ataupun ada ia muhtamil, kerana menurut beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Sama ada kita harapkan dia hidup ataupun kita harapkan sesuatu yang baik dapat kepada dia. Maka tafsil hukum jampi dan berubat itu insya-Allah kami terangkan di dalam Abwabut Tib. Baca di sana lebih jelas lagi macam mana tentang berubat dan tentang jampi orang sakit ni. Jadi asasnya tuan-tuan, orang sakit ni nombor satu, kita disuruh doa orang sakit bagi cepat baik. Yang kedua, orang sakit ni kita boleh jampi, minta supaya dia disembuhkan oleh Allah. Dengan syarat jampi itu menggunakan jampi yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sebenar. Tanpa ada campur aduk, tokok tambah dan sebagainya, yang ni tak mahu. A'udzubillahi minasyaitanir, bunyi lagu tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, bunyi kacik Fatimah semua keluar habis. Panglima hitam kacik Fatimah apa kan, rijal ghaib manakah, semua dia panggil habis. Satu kampung semua dia panggil mai. Tak mahu macam tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, sambung dia mesti Quran. Tak mahu sekali lagi duk merepek sulam, main masuk, main jarum, main semua keluar. Tak mahu. Sebab kalau orang pergi duk jampi ni, kita duk pasang telinga dengar, dia pergi duk pelan lagi. Dia pergi duk pelan lagi, kita duk pasang telinga, dia lagi duk pelan. Dia tak pergi dengar apa dia duk baca. Pasal apa? Dia tidak baca ayat Quran semata-mata. Dia pergi campur aduk habis dengan khurafat, dengan tahyul, dengan apa semua. Dia posok masuk habis dalam jampi dia. Ini jampi syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam tu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil hasi 'ala al-wasiyah. Lepas ni dia akan masuk satu bab, iaitu menceritakan tentang wasiat. Yang kata wasiat ni apa dia? Kita akan tengok tentang wasiat. Yang kata wasiat ni apa dia? Macam mana cara wasiat? Adakah wasiat ni memadai dengan pakai cakap mulut pesan saja? Ataupun wasiat ni mesti dalam bentuk surat bertulis? Ataupun wasiat mesti dalam bentuk surat bertulis dan ada saksi pula tanda tangan di atas surat tu? Macam mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan tengok. Kemudian dia akan mai pula selepas daripada tu fil wasiyah bisulus war rubu'. Wasiat dengan sepertiga daripada harta. 1/3. Kalau tinggal 3,000, 1/3 1,000 saja yang boleh diwasiatkan. Ataupun kurang daripada itu. Dan lepas itu kita akan tengok tajuk yang sangat penting. Ma jaa fi talqin al-marid 'inda al-maut wa ad-du'a lahu 'indah. Cerita orang yang sakit nak mati. Kita diperintahkan untuk talqin pada dia. Talqin. Kita lah bila sebut talqin, lagu nak piduk orang tu, wahai Muhammad binti Aminah, janganlah kamu takut, sebentar lagi kamu akan didatangi oleh dua tu. Dah, talqin bukan yang tu. Talqin ni ialah Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan di telinga orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu talqin. Kita akan baca macam mana talqin yang dibuat oleh Nabi SAW pada orang yang nak mati. Kemudian dia akan mai satu tajuk yang cukup penting kita kena dengar. Ma jaa fit tashdid 'inda al-maut. Bab yang menceritakan tentang sengsara ketika nak mati. Nak mati itu apa bentuk kesengsaraan yang akan dialami oleh orang yang nak mati.
Nah, mudah-mudahan tuan-tuan panjang umur, diberikan kelapangan kepada kita. Kita akan sambung selepas daripada puasa lepas raya. InsyaAllah kita akan sambung. Tarikh akan diberitahu kemudian. Kita akan sambung selepas raya insyaAllah. Tajuk-tajuk yang kita akan baca adalah tajuk-tajuk yang sangat penting bagi kita semua insyaAllah. Wallahu a'lam. Soalan, kaki ibu jari, kaki ibu jari ke ibu jari kaki? Ibu jari kaki, bukan kaki ibu jari. Ibu jari kaki ataupun jari tangan luka, tak boleh kena air, kerana luka itu dibalut. Boleh ataupun tidak kita sapu atas balut itu, ataupun kita kena tayamum. Ini tuan-tuan, perbahasan fiqh ni dia terlalu bercelaru tentang benda ni. Terlalu bercelaru. Sehingga kan kalau contoh rojong di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, tafsir ayat-ayat hukum dalam Quran yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, dia bagi beberapa cara yang boleh kita buatlah. Cara yang pertama, dia kata kalau sekiranya yang berbalut itu anggota wuduk, patah ke apa ke balut ni, lengan anggota wuduk, maka cara yang pertama dia kata ambil ayat semayang macam biasa. Macam biasa maksudnya basuh muka apa semua macam biasa, basuh tangan macam biasa. Mai tangan hak belah kiri hak berbalut ni, tempat yang tidak berbalut basuh macam biasa, tempat yang berbalut memadai dengan buat syarat sapu wajah yang di atas balutan itu. Sekira-kira sapuan itu tidak memudaratkan luka. Kalau kita pergi jurus sampai basah, baik buka basuh buang. Sekadar sapu sebagai isyarat di atas balutan itu. Lepas itu teruslah dengan kepala, dengan kaki dan sebagainya, boleh semayang. Dan semayang itu sembahyang yang dikira, tidak perlu qada. Itu satu. Yang kedua, dia kata kita kena ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sampai tempat hak berbalut tu tak sah basuh, basuh tempat hak tak berbalut, kemudian kepala, kemudian kaki. Habis selesai semua, tayamum. Tayamum dengan niat untuk nak menggantikan tempat yang tidak sampai air. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, dia kata ambil ayat semayang macam biasa, basuh muka apa semua, basuh tangan sampai siku semua cukup, sampai tangan hak balik kiri yang berbalut tadi basuh takat yang boleh basuh, lepas tu berhenti pergi tayamum dulu. Tayamum dengan debu, muka dengan tangan, lepas tu sambung balik basuh kepala, kemudian basuh kaki. Dan cara yang ketiga ini disebut di dalam kitab Sabilul Muhtadi. Ada sebut tentang cara yang ketiga ni. Jadi bila dia main tiga cara macam ni tuan-tuan, tiga-tiga cara pun ulama memberi pendapat tiga-tiga ni, maka kita pilih mana yang senang untuk kita. Sudah tentulah yang senang untuk kita ialah cara yang pertama tadi. Ambil ayat semayang macam biasa, tangan apa semua, sampai hak belah yang berbalut ni sapu, isyarat sapu aja di atas dia, kemudian continue dengan tempat yang boleh kena air, bagi kena air, sambung kepala kaki, semayang. Dan semayang itu sudah kira okey, tidak perlu qada. Tuan-tuan, kaedah dia balik kepada kaedah awal dalam agama. Dia kata inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata sesungguhnya agama itu yusrun, mudah, dia tak mau bagi susah orang. Dan tidaklah orang yang duk buat bagi jadi susah benda agama ni melainkan illa ghalabah, melainkan itu dia kata agama ni menyusah dia. Tuan-tuan boleh bayang tak orang yang patah tangan ni duk ada di hospital sampai 3 bulan, larat ke tiap-tiap kali semayang nak kena pergi duk ambil ayat semayang, lepas tu tayamum, lepas tu sambung ayat semayang, larat ke nak buat macam tu? Leh-leh dia kata aku tak mau semayang tu. Siapa punya salah? Sedangkan kaedah yang pertama ni ada, dan ini bukan kaedah yang direka
oleh orang kebanyakan biasa. Ini juga kaedah yang dicadangkan oleh ulama. Khalas. Lagi duk bincang benda ni, lagi ramai orang nanti tak semayang kalau sekiranya anggota dia berbaloi. Dia macam tu. Dan tajuk ni kita baca panjang di mana lah tu ni? Kita dah baca panjang tentang tajuk ni. Soalan kedua dia pun sama juga, bab tayamum juga. Ustaz, benarkah ada hadis tidak sahih di dalam kitab Sahih Bukhari? Ini tuan-tuan duk baca lah, petikan artikel ni semua kawut merapu dana. Lu keluar ni dalam paper dalam seminggu ni. Ada pula kawan video tulis dalam paper ni, dia kata dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim pun ada hadis tak sahih. Dia kenal ke Imam Bukhari itu siapa? Imam Bukhari ni imam hadis, tuan-tuan. Satu dunia, nama kata dunia Islam ni, hak main masyarakat OIC ni, tu semua tu negara-negara yang pemimpinnya kebanyakannya orang Islam. Satu dunia Islam menerima Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai dua kitab hadis yang paling sahih. Bolehkah kita dengar satu orang punya tulisan duduk kata ada hadis yang tidak sahih dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim? Patah balik, pergi baca, tengok. Pergi baca kisah siapa dia yang kata Imam Bukhari ni, siapa dia. Yang kata Imam Muslim ni, siapa dia. Gabungan di antara dua imam ni, Imam Bukhari dan Imam Muslim ni, gabungan di antara dua orang ni dinamakan hadis yang mereka riwayat ni As-Sahihaini, dua kitab hadis yang sahih. Bahkan jumhur ulama sampai ke satu peringkat, dia kata barang siapa yang mengingkari hadis sahih, murtad dia. Macam tu. Bolehkah kita tidur tulis abang kata dalam Sahih Bukhari itu pun ada hadis tidak sahih? Cakap banyak, bagi letih kita saja. Kita dah tahu dah dia siapa, tak payah baca tulisan dia, habis. Ini bukan kali pertama dia buat cerita terkejut macam ni, dah banyak kali dah dia buat terkejut pun. Takkan tiap-tiap kali dia buat kejutan kita nak terkejut, kita nak jadi hilang punca, sedangkan kita dah lama dah duk faham tentang hadis ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu hati-hati tentang benda ni. Kita dah cerita banyak kali lah. Macam mana Imam Bukhari nak sabitkan hadis tu sebagai hadis sahih, apa jalan yang dia lalui. Peringkat, berapa peringkat yang dia buat, tapisan untuk nak terima kata hadis tu hadis sahih. Nak terima hadis tu sebagai hadis sahih tu berapa punya tapisan. Halus tapisan dia. Nak dapat yang genuine, betul-betul yang ni. Senang-senang kita kata benda tu tidak sahih. Jangan tuan-tuan. Dosa kita ada pun tak larat kita nak bayang depan Tuhan esok, duduk cari galah dosa-dosa yang macam ni pula. Sedangkan kita kai panjang sejengkal nak pergi nak memancing di lautan Hindi. Pepatah baru. Kai panjang sejengkal nak pergi memancing di lautan Hindi. Apa? Mengai tepi ni sudahlah. Belakang kampung Pisang Awak ni pergi mengai sudah. Padan dengan kita. Lagu tu lah. Tuan-tuan, kita siapa? Kita nak tidur challenge orang-orang yang macam ni. Kita dah cerita Imam Bukhari lahir mai mata tak nampak. Mak dia 2 tahun duk semayang minta dekat Allah. Selepas 2 tahun merayu minta kepada Allah, Allah makbulkan doa mak dia. Sebelum tu Allah bagi mak dia mimpi dulu, didatangi satu orang pakai jubah putih dan sebagainya. Orang tu kata, kerana air mata kamu yang kamu keluarkan tiap-tiap malam ketika kamu qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah, maka kerana itu Allah pulihkan penglihatan anak kamu. Dia pergi tengok anak dia, dengan izin Allah boleh melihat. Anak dia ni Imam Bukhari. Tu awal cerita kecil-kecil dah tunjuk karamah, dah tunjuk kemuliaan dia, tanda kemuliaan dia. Bagaimana pada hari mati dia diriwayatkan, bukan hadis, diriwayatkan di dalam cerita orang yang hidup pada zaman dia. Pada hari Imam Bukhari mati ni, orang semua boleh nampak
satu cahaya terang turun daripada langit, suluh mai betul dengan kubur dia. Dicatatkan benda ni di dalam kitab sejarah. Kita tak cerita tentang teknikal, tentang hadis lagi. Kita cerita hak ni dulu cukup. Kita tahu kita siapa, kita tahu Imam Bukhari siapa. Cukup. Kalau nak cakap pandai juga lagi, pulang dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah ke tuan-tuan, kita nak terima kata Quran itu kalam Allah, nak terima kata hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim ini hadis sahih. Susah sangat ke bagi kita? Kita tak larat nak buat semua sunnah yang ada dalam hadis itu satu bab. Jangan kita hina dia. Tak boleh buat, tak apa. Sebab benda tu sebahagiannya sunat. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi jangan hina dia. Orang tunjuk kecenderungan sayang kepada sunnah Nabi, nak pakai jubah kerana jubah ni Nabi pakai, nak pakai serban kerana serban ni Nabi pakai. Orang tunjuk kecenderungan suka kepada sunnah Nabi, kita tahu pakai, tak apa. Tak ada salah apa, tak ada jadi apa tang mana. Benda tu sunat aja. Kita buat kerana tak boleh banyak sikit nak ikut Nabi. Cukup. Tapi jangan hina benda baik yang Nabi buat, yang orang hari ni duk buat macam tu. Jangan hina. Saya dah kata di masjid berangkatan dulu, kita satu aja. Kita orang Islam kalau boleh buat baik. Tapi kalau kita tak mampu nak buat baik, jangan buat jahat. Cukup. Kita orang Islam kalau boleh celak mata, bangun tidur hari-hari, mau ingat nak buat baik, nak buat baik, nak buat baik. Tapi kalau kita tak boleh buat baik kerana kelemahan yang ada pada diri kita, kita tak boleh buat baik. Satu aja minta, jangan buat jahat. Tapi kalau kita baik kita tak boleh buat, jahat yang kita buat, habis kita. Nah, auzubillah min zalik. Minta dekat Allah, Allah letak kita atas jalan kebenaran, kita tak mau tergelincang daripada jalan kebenaran. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.